Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أوعى له من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari sama-sama seperti biasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita untuk kita amalkan ataupun kita menjunjung perintahnya, insya-Allah. Antara ciri-ciri orang yang bersyukur itu ialah mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya, insya-Allah. Semoga kita termasuk mereka-mereka yang bertakwa, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertama sekali sebelum kita nak lanjutkan siri kuliah kepentingan amalan solat kita pada hari ini, sebagai peringatan bersama, marilah sama-sama kita muhasabah diri bahawasanya kehidupan kita adalah hanya sementara sahaja. Akhirat ialah kehidupan yang kekal abadi. Jadi masa yang sementara ini, sementara hidup kita di dunia ini adalah kita manfaatkannya dengan sebaik mungkin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kita bawa ialah amalan iman dan amalan kita sahaja. Segala-galanya akan kita tinggalkan di dunia. Yang hanya kita bawa bekalan kita ialah amalan iman dan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masa yang ada ini kita perbaiki diri kita, muhasabah diri kita, perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita. Para ulama mengatakan bahawasanya ada beberapa perkara yang seorang itu boleh mengubah diri dia. Maksudnya menjadikannya lebih progresif, ada peningkatan. Antaranya ialah dengan bermuhasabah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, hari ini kita akan sambung kita punya siri kepentingan amalan solat. Ia merupakan, seperti mana saya beritahu sebelum ini, ia merupakan sesi muhasabah diri kita lah. Sesi muhasabah diri tentang amalan solat kita. Yang mana saya beritahu bahawasanya saya berpandukan daripada kitab karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, yang mana beliau buku ini lebih disebut tentang kelebihan amalan-amalan, kelebihan-kelebihan amalan yang telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia sekalipun, bahasa-bahasa yang lain. Dan buku ini, dia kalau kita baca sahaja boleh mudah difahami. Kerana cara Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi tulis, dia datangkan hadis. Kebanyakan dia punya tentang kelebihan solat, kelebihan Al-Quran, kelebihan zikrullah, dan juga kelebihan mengajak manusia ke arah kebaikan. Cara beliau adalah beliau datangkan hadis, kemudian beliau jelaskan. Dan cara itu sesiapa baca boleh mudah difahami. Cuma sisi ini adalah sebagai untuk muhasabah. Jadi saya ajak sama-sama, kita kongsikan bersama. Dan jika ada penambahan, itu saya akan lakukan sedikit penambahan. Semoga ia akan bermanfaatlah untuk kita bersama, kepada semua yang menonton video ini, insya-Allah. Ataupun mereka yang hadir luangkan masa untuk dengar sesi tazkirah ataupun sesi kuliah ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah merupakan sesi kedua. Saya akan teruskan bacaan hadisnya dan juga penjelasan daripada hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Abi Utsman rahimahullah ta'ala qala
kuntu ma'a Salman radhiyallahu an tahta syajaratin wa akhadha minha ghusnan yabisan fahazzahu hatta tahatta waraquhu thumma qala ya Aba Uthman la tas'aluni lima af'alu hadha qultu walima taf'alu qala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajaratin فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحتى ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولما تفعل قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمسة حتى تحتى خطاياه كما يتحات هذا الورق وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Yang terjemahannya daripada Sayyidina Abu Uthman radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Uthman rahimahullah taala, dia berkata, saya bersama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an berada di bawah sepohon pokok. Beliau, itu Sayyidina Salman, memegang sebatang dahan kering dari pokok tersebut, lalu menggoncang-goncangkan dahan tersebut sehingga daun-daun pada dahan itu gugur. Kemudian beliau berkata kepada saya, wahai Abu Uthman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Saya bertanya, beritahulah mengapa kamu berbuat begitu. Beliau menjawab, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan saya semasa saya bersama-sama baginda di bawah sepohon pokok. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebatang dahan yang kering dari sepohon pokok lalu melakukan sebegini sehingga semua daun berguguran. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Sahut saya, beritahulah mengapa tuan berbuat begitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang Muslim mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia menunaikan solat 5 waktu, maka gugurlah dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun ini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut yang mana terjemahannya ialah, dan dirikanlah solat pada 2 bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sungguhnya amal-amal kebaikan itu, terutamanya solat, akan menghapuskan dosa. Perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang ingin mendapatkan peringatan. Surah daripada surah Hud yang Nabi SAW baca. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam At-Tabarani. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, seperti biasa, seperti sesi saya sebelum ini, saya ingin menyebut tentang perawi dalam hadis ataupun sahabat yang sebut dalam hadis ini. Ada 2 orang. Ada 2 nama. Pertama, Abu Uthman. Satu lagi, Sayyidina Salman Al-Farisi. Abu Uthman ini, beliau merupakan, dia tidak dipanggil sahabat Nabi kata para alim ulama. Beliau hidup zaman Rasulullah. Beliau hidup zaman bersama dengan Rasulullah, tapi tak jumpa. Tapi beliau masuk Islam. Beliau beritahu bahawasanya ketika beliau berada di tempatnya, Nabi SAW ada hantar amil-amil zakat ke tempatnya untuk mengambil kutip pungut harta zakat. Saya tak ingat apa zakat daripada binatang ternakan ataupun bagaimana. Tapi beliau kata beliau berjumpa dengan amil-amil yang Rasulullah SAW hantar di tempatnya. Dan Allah mengatakan bahawasanya dia tak bertemu dengan Nabi SAW selepas dia datang ke Madinah, Nabi SAW telah wafat. Jadi, sahabat ini adalah siapa? Yang dipanggil sahabat itu mereka yang hidup pada zaman Nabi,
mereka bertemu, melihat Nabi dan mereka beriman dengan Nabi. Itu dipanggil para sahabat. Sahabat Nabi, itulah yang takrifnya, secara ringkasnya. Tetapi bila mana seorang itu hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak sempat jumpa dengan Nabi, maka ada ulama mengatakan istilahnya ialah dipanggil tabi'in, tapi dipanggil tabi'in yang besar. Ada ulama lagi istilahkan mereka dipanggil mukhadram. Nak lebih khususkan lagi, mukhadram. Mukhadram ini ialah sahabat mereka individu yang hidup dengan zaman Rasulullah. Nabi cuma mereka tidak beriman dan tidak sempat melihat Nabi SAW. Dan ulama mengatakan golongan mereka tak ramai, lebih kurang ada 40 orang, lebih kurang. Antaranya Uwais Al-Qarni, kita tahu, dan juga Abu Idris Al-Khawlani. Imam Abu Idris atau Imam Abu Muslim Al-Khawlani, seingat saya begitu. So, tak ramailah di kalangan mereka ini, lebih kurang 40 orang. Walaupun begitu, mereka ni Abu Osman, beliau banyak belajar dengan para sahabat Nabi SAW yang lain. Antaranya beliau banyak berdamping dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Katanya lebih kurang 12 tahun beliau belajar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nama beliau sebenarnya ialah Abu Osman adalah Abdurrahman bin Mul. Abdurrahman bin Mul. Itu sedikit tentang Abu Osman An-Nahdi. Ada riwayat mengatakan bahawasanya beliau seorang yang masya-Allah jaga solatnya, dan apabila beliau solat malam, solat sunat malam, tahajud, beliau akan solat begitu lama sehingga beliau pingsan. Maksudnya solat masya-Allah, beribadah dia masya-Allah. Itu antara sedikit yang saya kongsi. Abu Osman An-Nahdi ataupun Abdurrahman bin Mal nama dia, ataupun Mul ataupun Mal. Satu lagi ialah Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW yang masyhur. Banyak jasa beliau terhadap agama Islam, antaranya masyhur tentang teknik perang yang beliau kongsikan kepada Nabi SAW dalam peperangan Khandaq. Khandaq. Antara kelebihan Sayyidina Salman Al-Farisi ni, beliau seorang individu yang syurga rindu kepada dia. Syurga rindu kepada dia. Nabi SAW ada beritahu dalam sebuah hadis, syurga rindu pada 3 orang. Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar, Sayyidina Salman Al-Farisi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Antara manaqib Sayyidina Salman dirindui oleh syurga ketika beliau hidup lagi di dunia, masya-Allah. Dan beliau ni seorang yang sangat humble, merendah diri, dan juga sangat zuhud kehidupan dia, masya-Allah. Pun begitu, beliau pun banyak belajar daripada sahabat-sahabat yang lain, banyak ilmu agama daripada Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat lain. Kesungguhan beliau untuk mempelajari ilmu, masya-Allah. Itu antara sedikit tentang sahabat dalam hadis yang sebutkan tadi. Kita lihat dalam hadis, kandungan hadis itu, yang mana ringkasnya Sayyidina Salman bersama dengan Abu Osman, guru dengan murid. Beliau membuat, beliau mengambil satu ranting pokok yang telah kering, beliau mengguncang-guncangkan dia. Kemudian disuruh tanya, Abu Osman tanya kenapa dia buat. Sayyidina Abu Osman tanya, dan beliau pun beritahu inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada dia. Maksudnya Rasulullah SAW juga buat yang sama. Maka Sayyidina Salman ni praktik semula apa yang dia lihat pada Nabi, apa yang dia lihat daripada Nabi SAW, baginda buat, dia pun buat yang sama. Kemudian disampaikan hadisnya. Jadi perbuatan itu, kata para ulama, maksudnya dia terus praktikal, maksudnya dia tunjukkan semula apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Maka ulama mengatakan bahawasanya amalan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu an dalam hadis,
merupakan contoh amalan, antara amalan yang kecil yang membuktikan kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati kita mencintai seseorang, kita semestinya akan menyukai setiap gerak-geri orang tersebut, orang yang kita cintai. Hati kita juga akan turut sama nak melakukan setiap perkara seperti mana yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Dan hari ini kita boleh lihat dah keadaan sekarang ni. Kalau seorang kita dah minat dengan sesuatu idola, minat dengan individu ataupun apa saja, seorang itu akan sanggup berkorban walaupun habis duit, kan, nak tiru, nak ikut orang yang dia suka idolanya, kan, dia akan usaha, kan. Dan berbagai-bagai dia punya tiru tu berbagai tahap lah. Makin tebal dia punya kecintaan atau kesukaan pada dia punya idola, sebanyak itu jugalah dia boleh sanggup berkorban untuk tahu nak ikut dan sebagainya. Kalau dia orang tu dia punya idola akan buat ucap live ke apa ke, walaupun berbeza tempat, sana malam sini pukul 3 pagi contoh, kan, dia pun sanggup untuk berjaga untuk dengar apa yang idola dia akan sampaikan. Ataupun idola dia punya orang kesayangan dia, ni sebagai contohlah, kalau contoh pemain bola ke atau bersaja ke, itu sebagai contoh. Apa yang dipakai, dia pun turut pakai. Apa yang dibuatkan turut. Kalau seorang itu dah suka. Kalau contoh pada barang lain pun sama juga, mungkin minat daripada motor ke apa ke, makin tambah suka, makin tambah jugalah dia punya pengorbanan terhadap apa yang dia suka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah tunjukkan kepada kita semua bagaimana mereka ini cinta kepada Nabi SAW. Cinta Nabi SAW dalam diri sahabat ni sangat-sangat luar biasa. Mereka sanggup mengorbankan apa sahaja demi untuk Nabi yang dicintai, untuk Rasulullah SAW yang dicintai. Begitu juga para jemaah sekalian dalam hadis ini yang berlaku dalam diri sahabat. Dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW juga, para sahabat akan menunjukkan tingkah laku baginda SAW sama seperti semasa baginda bersabda. Jadi mereka perhatikan bagaimana Nabi SAW sampaikan, apa yang Nabi SAW sampaikan, mereka perhatikan, mereka cuba ingat, dan bila mereka sampaikan, gitulah yang mereka akan buat. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ada beberapa perkara faedah yang kita boleh dapat. Pertama, kesempurnaan Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Baginda menyampaikan ilmu dengan perkataan, perbuatan, pertanyaan dan gambaran yang memudahkan fahaman. Antara cara Nabi SAW menyampaikan sesuatu, yang mana benda ni jelas dapat dipahami oleh orang yang melihatnya. Dan juga begitu, para sahabat meneladani Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu, seperti mana Sayyidina Salman Al-Farisi tadi menyampaikan ilmu kepada Sayyidina Abu Usbad. Dan seperti sebiji apa yang dia lihat Nabi SAW buat, itulah dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan bahawasanya dengan solat maka dosa akan berguguran, akan jatuh dosa-dosa kita. Cuma dalam hadis yang disebutkan tadi, yang saya bacakan tadi, ada disebutkan bahawasanya innal muslima idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Maksudnya sesungguhnya seorang muslim, seorang Islam, apabila dia berwuduk, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia memperelokkan wuduknya. Jadi bukan saja berwuduk, memperelokkan wuduknya. Apakah maksud yang memperindah wuduknya? Maka secara ringkasnya di sini ialah para ulama mengatakan bahawasanya termasuk memperelokkan wuduk adalah memelihara adab-adabnya, memelihara perkara-perkara yang sunatnya, dan juga adab berwuduk dan juga perkara-perkara yang sunat.
Kalau kita lihat pada adab-adab wuduk dan adab-adab sunat-sunat berwuduk dan adab-adabnya banyak. Antaranya yang saya boleh kongsikan ialah pertama, kita menghadap kiblat. Yang kedua, baca basmalah. Yang ketiganya, bersiwak. Kita bersiwak, pakai kayu siwak, kayu sugi. Seterusnya, berkumur-kumur, bersihkan hidung. Bersihkan hidung ada dua perkara. Satu, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian, mengeluarkan air. Dipanggil istinsyaq dan istinthar. Dua perkara. Masukkan dan mengeluarkan. Kemudian, membasuh kedua tangan, tapak tangan dan juga pergelangan tangan. Kemudian, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian, antaranya, membasuh 3 kali. Membasuh 3 kali. Maksudnya sekali basuhan tu dah terjadi. Tapi untuk memelihara adabnya lagi, basuh 3 kali. Menyapu keseluruhan kepala. Walaupun kita dah mazhab Syafi'i, sedikit basuhan kepala dah terjadi. Dah kira basuh yang wajib. Kemudian, bila kita basuh anggota wuduk tu, kita cuba lebihkan sedikit basuhan tu. Daripada had yang wajib. Contohnya kalau kita basuh tangan yang sampai wajib itu sampai siku kan. Kita lebih sedikit kan. Antara kelebihannya, disebutkan dalam hadis bahawasanya di akhirat nanti, Nabi SAW dapat mengenali umat-umatnya adalah daripada lebihan basuhan wuduknya. Kan? Maksudnya ada ulama mengatakan bahawasanya di akhirat nanti anggota wuduk yang seorang itu basuh ketika di dunia, sewaktu di dunia akan bercahaya. Maka lebihkanlah cahayanya. Maksudnya bukan cahaya sampai ke sini kan basuh, sampai ke kita punya bahu. Tak, lebihkan sedikit, maksudnya atas sedikit daripada basuhan wajib. Jadi dengan amal-amal itu, Nabi SAW dapat mengenal kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga antaranya ialah membaca doa selepas ambil wuduk. Antara doa yang saya yakin semua ada yang kita telah istiqamah amalkan. Antaranya bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, insya-Allah. Dan juga antaranya ialah tidak memazir ketika mengambil wuduk. Jadi itu antara kerja punya, banyak lagi lah tu antaranya lah saya sebut banyak tentang sunat-sunat ataupun juga termasuk adab ketika berwuduk. Jadi selepas ini insya-Allah kita terus amal ini tentang bila kita ambil wuduk tu baca basmalah. Kalau kita dalam toilet jangan baca basmalah berkuat-kuat pula. Sebelum tu dah boleh. Sebelum masuk toilet kita baca, di luar kita baca bismillahirrahmanirrahim. Antara pun boleh tambah doa sebelum ambil wuduk, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah ampunlah dosaku, wa wasi'li dari, luaskanlah rumahku, wa barik Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li dari wa barik li fi rizqi, dan berkatilah rezekiku. Itu antaranya yang kita boleh baca sebelum kita mengambil wuduk, insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, bila seorang Muslim itu dia mengambil wuduk, lalu dia memperilukkan wuduknya, kemudian dia solat 5 waktu, maka akan berguguranlah dosanya seperti mana bergugurnya daun daripada ranting yang kering apabila dikuncangkan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Maksudnya dirikan solat itu di 2 tepi siang dan juga daripada waktu-waktu di malam hari, kan? Maksudnya itu menunjukkan solat 5 waktu, ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innal hasanati yudhhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaan innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu hasanat itu ataupun kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi ini saya nak beritahu, saya nak kongsikan, ulama mengatakan bahawasanya dengan kebaikan-kebaikan amalan-amalan kita lakukan, maka kesilapan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada persoalan. Adakah kita telah buat silap, kita telah buat dosa, kita telah buat kesilapan dengan ibadah saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa kita? Maka ulama menjelaskan bahawasanya dosa manusia itu diampunkan melalui 3 perkara. Pertama sekali ialah taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia rasa menyesal, dia tak nak buat lagi, itu tinggalkan, maka itu pun akan menghapuskan dosa. Yang kedua, istighfar, dia doa astaghfirullahalazim, sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebut ya Allah ampunlah aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah maghfirli astaghfirullahalazim. Nak sambungkan, nak teruskan bacaan pun boleh, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Yang ketiga ialah dengan melalui dosa-dosa kita diampunkan melalui amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik. Jadi ulama mengatakan bahawasanya amalan-amalan yang baik ini hanya menghapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Amalan-amalan kebaikan seperti solat, puasa, baca Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu, sebut contohlah, duduk dalam majlis ilmu, puasa, zikrullah, dan segala amalan kebaikan yang lain, amalan-amalan yang soleh, dia hanya, kalau di sana ada makna menghapuskan dosa, para ulama beritahu bahawasanya ia merujuk pada dosa-dosa yang kecil sahaja. Kerana dalam ayat yang saya bacakan tadi, innal hasanati yudhhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kesalahan ataupun dosa-dosa, as-sayyiat, dia umum, tak sebut pun dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ulama mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan ialah dosa-dosa kecil sahaja diampunkan dengan melakukan kebaikan. Dosa-dosa besar, kata para ahli ulama, ittifaq para ahli ulama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahawasanya dosa-dosa besar tidak akan terampun kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga dengan kita melakukan amalan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Para penonton muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin lanjutkan hadis seterusnya, hadis yang kedua untuk malam ini. Masih lagi berkenaan dengan kepentingan solat dan kelebihan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ra'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay'un? Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Qala fadhalika mathalus salatil khamsi yamhullahu bihinna al-khataya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika bersebatang anak sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu dan dia mandi dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, pada pendapat kamu masih adakah lagi kotoran pada badannya? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak akan tertinggal sedikit pun kekotoran. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah juga solat 5 waktu. Melalui solat Allah akan mengampunkan dosa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti seseorang yang mandi di sebatang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak 5 kali.
hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, perawinya ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita biasa dengar nama seorang sahabat ini, kita biasa dengar nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau datang ke Madinah untuk masuk Islam, maka beliau telah tinggal di dalam Masjid Nabawi. Beliau dengan Rasulullah SAW, beliau dapat bersama Rasulullah lebih kurang 4 tahun lebih kurang. Dan beliau agak lama masuk Islam. Beliau telah tinggalkan, beliau daripada kabilah Daus. Ada mengatakan kabilah Daus itu di Yaman. Maka beliau telah meninggalkan kampung halamannya, datang ke Madinah, masuk Islam, mempelajari agama. Dan beliau ketika datang ke Madinah dalam keadaan susah lah, kerana telah tinggalkan segalanya. Maka Nabi SAW tempatkan beliau ini di satu tempat dalam Masjid Nabawi. Dipanggil Sufah. Maka Sufah ni memang tempat penempatan ataupun dikhaskan mereka-mereka yang tidak ada rumah, mereka yang orang luar datang ke masjid, datang ke Madinah, tak ada tempat tinggal. Maka seseorang itu boleh tinggal di sana untuk berapa waktulah. Maka antaranya ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi beliau pun susah. Bila beliau sampai ke Madinah, kehidupan beliau pun agak susah. Kadang kelaparan, kadang tak dapat makanan yang mencukupi. Banyak riwayat kisah yang mana beliau terpaksa menahan lapar. Dalam masa yang sama, beliau tekun untuk mempelajari hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan beliau di kalangan para sahabat yang paling banyak menghafal hadis, hafalan beliau lebih mencapai 5,000 hadis lebih. Dalam masa beberapa tahun dengan Nabi SAW, itulah antara hadis yang beliau hafal. Maksudnya lebih kurang 5,000 lebih. Nabi SAW, tentang Ahlu Suffah ni, Nabi SAW jika dapat ada walimah ataupun ada undangan makan, Nabi SAW juga akan menjemput mereka-mereka ini sekali. Dan juga Sayyidina Abu Bakar akan ada jemputan. Sayyidina Abu Bakar pun akan ajak mereka-mereka ini untuk ikut sekali. Bilangan mereka tak menentu. Ahli Suffah ini ada riwayat mengatakan lebih kurang 70 orang, 80 orang. Ada riwayat mengatakan lebih daripada itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila ditanya pada para sahabat, apakah bagaimana beliau boleh hafal anak itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya juga beliau mengatakan bahawasanya di kalangan ketika sahabat-sahabat lain ada urusan yang lain, ada urusan dengan keluarga, ada urusan keluar untuk perangan dan sebagainya, maka beliau tak ikut serta dan beliau bersama Nabi SAW. Itulah masa beliau cuba beliau belajar daripada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, dan juga beliau wafat ketika umur 70 lebih, 78 katanya. Dalam riwayat mengatakan 78 tahun. Maksudnya apabila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, Sayyidina Abu Hurairah ni, beliau lebih kurang hidup lagi 48 tahun lebih. 48 tahun. Jadi banyak tu. Jadi beliau banyak sampaikan hadis kepada orang ramai. Dan sebab itu beliau antara ramai murid. Kerana selepas kewafatan Nabi SAW, Madinah merupakan pusat ilmu. Dikatakan Sayyidina Abu Hurairah ni yang meriwayatkan daripada dia lebih kurang 800 orang. Ramai maksudnya riwayat hadis daripada beliau. Dan ketika beliau wafat, Sayyidina Abdullah bin Umar, yang saya pernah kongsi pada sesi sebelum ini, antara orang yang amat menghafal hadis, beliau orang kedua. Di kalangan sahabat lelaki, beliau orang kedua. Beliau mengatakan, beliau turut serta dalam mengiringi jenazah Sayyidina Abu Hurairah, dan beliau berkata, orang ini orang yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, semoga kita dapat mencontohi Sayyidina Abu Hurairah ni,
sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, insya-Allah. Walaupun beliau sempat masa tak lama, tapi manfaat dia masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik bagi kita semua insya-Allah untuk terus mempelajari ilmu agama. Hadis yang saya bacakan tadi iaitu solat seorang itu solat, kesan solat itu ia menghapuskan dosa-dosa seseorang hamba seperti mana seorang yang satu hari dia solat ataupun dia mandi satu hari 5 kali. Jadi kekotoran tak akan terlekat pada badannya. Kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau mengatakan bahawasanya air yang mengalir adalah suci daripada kotoran jika air itu mengalir. Lebih dalam air itu, maka lebih jernih dan lebih bersih air tersebut. Oleh itu, dalam hadis di atas disebut keadaan air sungai yang mengalir dan kedalaman sungai tersebut. Dua perkara. Bukan sahaja sungai air itu mengalir, sungai, dan juga sungai itu dalam. Maka dia akan lebih jernih, lebih bersih. Jika air yang digunakan untuk mandi itu bersih, maka badannya juga akan menjadi bersih. Demikianlah solat yang ditunaikan dengan penuh adab, memelihara adab, kesannya akan membersihkan dosa seorang Muslim. Dan tujuan Nabi SAW memberi perumpamaan seperti ini ialah untuk memberi kefahaman tentang suatu perkara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kekuatan pada solat untuk menghapuskan dosa. Solat ni sebenarnya tak susah, dia mudah. Tapi walaupun mudah, maksudnya dia tak seumpama seorang itu jogging, kan? 10 km, 20 km, tak susah macam itu. Tak susah seperti seorang itu angkat berat. Senang je. Tapi dengan melakukan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosa seorang Muslim. Solat yang benar, dengan cara yang benar, dengan adab, memelihara adabnya. Itu kesan solat pada jiwa seorang. Oleh sebab dengan perumpamaan suatu perkara boleh difahami dengan lebih jelas, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini melalui pelbagai perumpamaan. Hadis yang pertama kita baca, seumpama solat yang kita laksanakan seumpama seorang seumpama daun-daun yang berguguran bila dah kering. Dia akan gugur, begitulah solat. Seorang yang laksanakan solat daun berguguran. Begitu juga dalam hadis ini, solat yang dilaksanakan 5 kali seumpama seorang itu akan mandi satu hari 5 kali. Maka badannya akan bersih. Dia akan bersih. Cuba kita fikir, kalau seorang itu tak mandi, dalam keadaan dia dah melakukan kerja seharian, pelbagai aktiviti dibuat, kemudian dia tak mandi. Kalau satu hari mungkin dia rasa dia boleh tahan. Tapi kalau 2 hari, 3 hari, ataupun habis seminggu, mungkin mudarat pula akan datang. Berbagai mudarat boleh datang. Badannya akan, kesan dia badan besar peluh, kemudian kering dan sebagainya, tak dibersihkan, daki-daki tu, maka dia akan boleh datang penyakit, mudarat, penyakit dan sebagainya. Penyakit kulit datang, badan pun dia rasa lemah dan sebagainya. Itulah solat. Kita boleh bayangkan tak bagaimana seorang itu kalau tak solat? Keadaan hati itu macam mana? Sebab apa? Kita biasa dengar, bila kita lakukan kesilapan, dosa, hati kita menjadi gelap, ada titik hitam. Kalau kita tak bersihkan, benda tu akan terus ada. Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, bertaubat kepada Allah, titik itu akan hilang. Tapi kalau tidak digilap, tidak dibersihkan, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, terus hati itu kan titik hitam, titik, begitulah seterusnya. Begitulah apa solat. Solat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang unggul, yang utama, tapi kita tak solat. Jadi sebenarnya itulah keadaan diri kita, keadaan roh, hati kita
semakin gelap. Dan lama-kelamaan dia boleh apa? Dia akan rasa bahayanya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh cabutkan hidayah, hidayah petunjuk daripadanya boleh tercabut daripada hati kita bila mana kita tidak indahkan solat. Kita tidak indahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak merasa apa-apa, itu bahaya. Jadi kita hendaklah usaha, kita kena faham bahawasanya solat ini adalah perintah Allah, saya mesti kena buat. Kita mesti kena laksanakan. Jadi dengan itu moga-moga kita rasa, bila kita kesedaran, moga-moga kita akan terus dapat menjaganya dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dua hadis yang saya bacakan tadi, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, kemurahannya, keluasan ampunannya dan limpahan kurnianya, Allah bagi peluang pada kita, Allah beri peluang pada seorang hamba itu untuk mencapai pengampunannya. Maka kalau kita tidak mengambil manfaat perkara ini, siapa yang akan rugi? Kita sendiri akan rugi. Sepatutnya kita ni patut dihukum ataupun di punishment daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melanggari perintah-perintahnya, melakukan dosa, kecuaian dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi betapa agungnya, murahnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi ditunjukkan pada kita untuk jalan dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak mengambil manfaat daripada peluang ini, maka yang rugi, yang kejahilan itu adalah daripada kita sendiri. Sebab apa? Mati itu bila-bila sahaja boleh menjemput kita. Sama ada kita sedia ataupun kita tak sedia, kalau dah sampai masa, maka sampai tak ada masanya, tidak akan dicepatkan ataupun tidak dilambatkan walaupun satu saat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesedaran kepada kita semua untuk kita betul-betul menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini solat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf dan minta ampun minta maaf kepada tuan-tuan semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.